Salam sejahtera, kita bertemu sekali lagi dalam kejuaraan Capri AM Malaysia Petronas 2014 dan kali ini kita akan menyaksikan perlumbaan Yamaha 135 Super Series Petronas bermula dari sesi ujian masa hingga ke perlumbaan sebenar. Minggu ini juga kita akan singgah di Bandar Kemaman Terengganu untuk bersama dengan pasukan yang berasal dari bandar ini, iaitu pasukan Petronas Yamaha CKJ. Kita mulakan rancangan hari ini dengan ujian masa Yamaha 135 Super Series Petronas. Ujian masa bagi Yamaha 135 Super Series Petronas, 10 minit masa diberikan untuk kesemua pelumba, 18 orang pelumba. Awal-awal lagi pelumba nombor 20 Yap Yi Him mengalami masalah di awal sesi ujian masa ini. Seorang lagi pelumba juga Lita yang mengalami masalah, nombor 12 Azmil Alif Yusof, Muhammad Azmil Alif Yusof, pelumba yang menduduki tempat kedua keseluruhan dengan 32 mata. Dia mengalami masalah di Lita dan ada beberapa orang lagi pelumba yang mengalami masalah dalam ujian masa di Lita di Terengganu ini. Agak sukar sikit bagi pelumba muda ini mengawal jentera mereka ketika di Lita, dan petugas marshal menarik keluar untuk memastikan sesi ujian masa ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan sekarang ini nombor 16 di hadapan adalah Muhammad Isa Josri dengan 45.553 saat. Catatan terbaiknya Isa Josri, pelumba yang memiliki tempat yang ke-8 keseluruhan, dan dia mencatat masa terpantas diikuti dengan Sheikh Alif Nazirul nombor 21 di tempat yang kedua. Sheikh Alif tempat yang ke-6 keseluruhan. Masa Sheikh Alif 45.645 saat, diikuti nombor 9 di tempat yang ketiga Hafizi Supaat dengan 45.964 saat. Oh, terjatuh seorang pelumba nombor 21. Pelumba itu adalah Sheikh Alif Nazirul yang cuba untuk membaiki catatan masanya bagi mengejar Isa Josri, dan ternyata Isa Josri berjaya untuk pertahankan kedudukan di tempat yang pertama, 45.553 saat untuk petak pertama bagi perlombaan di Kuala Terengganu ini untuk Muhammad Isa Josri. Muhammad Isa Josri berada di petak pertama perlombaan nombor 16 dengan petak terbaik. Sebelum ini dia petak ketiga dan petak yang kedua. Syekh Alif Nazirul berada di petak yang kedua, juga kedudukan terbaik selepas petak ketiga di Muar. Dia tidak menyertai perlombaan di Batu Kawan. Di petak yang ketiga adalah Muhammad Hafizi Supaat berada di petak yang ketiga, juga petak terbaik. Petak ketujuh di Muar, petak kelima di Batu Kawan. Di petak yang keempat Muhammad Amirul Arif Ramli nombor 23. Petak yang terbaik juga untuk Amirul selepas petak ke-9 ketika di Muar. Dia tidak menyertai perlombaan di Batu Kawan. Selepas dua pusingan tamat, mereka kini telah biasa sedikit dengan keadaan perlombaan, dan perubahan melihat pada catatan masa mereka juga lebih baik sedikit. Tapi dalam perlombaan kali ini kita ada 3 orang pelumba menentukan 45 saat di ketiga kedudukan petak teratas. Sekali lagi lihat kedudukan di petak perlombaan. Isa Josri petak pertama, Sheikh Alif Nazirul 2, 3 Hafiz Supaat, 4 Abdul Arif Musa, petak kelima Usaini Ahmad Zain, 6 Irfan Nizam, 7 Misi Masalian, 8 Ibran Hadi Ahmad Ismawi, 9 Syamim Abdul Rani, 10 Dennis Lee, 11 Ahmad Azim Syahri, 12 Muhammad Ikhwanuddin Sujah, 13 Amir Fitaus Muhammad Amir, 14 Muhammad Azmil Alif Yusof, 15 Muhammad Syafiq Muhammad Azad, 16 Yap Yihim, 17 Muhammad Adam Hafizal, 18 Muhammad Farid Abdul Kahar. 18 punya yang berada di kita, dan kita lihat dalam persaingan kali ini nanti siapa yang akan berjaya menang perlombaan yang ketiga dalam perlombaan satu siri, di mana ini adalah perlombaan untuk mereka dalam perlombaan Capri di Malaysia sebelum mereka naik ke kategori Wira CP 115 dan juga CP 110. Di sini mereka akan belajar mengenai cara undangan untuk seorang pelumba gratis. Ini juga yang melahirkan pelumba seperti Abi Charin Abdullah dan ini pelumba di kejuaraan dunia dalam kategori motor. Jadi ini adalah permulaan untuk mereka belum melangkah ke lebih jauh lagi.
pusingan yang ketiga di Kuala Terengganu akan bermula sebentar saja lagi. 18 orang pelumba akan melekan perlumbaan. Perlumbaan, oh ada 4 orang pelumba yang melanggar di awal perlumbaan ini. Jadi ada 3 pelumba, tapi 2 pelumba yang terjatuh di grid perlumbaan yang terlihat tadi. Jadi saya katakan perlumbaan sangat penting. Perlumbaan satu sini melepas terbaik lepas di tekor yang pertama. Harapan tidak siapa yang bersama nanti, kerana mereka menunjukkan tinggal yang sama dengan warna yang sama. Yang agak suka sedikit melihat dari jauh pertama di harapan. Antara petugas saya rasa red flag untuk perempuan ini diberhentikan. Ada 1, 2, 3 orang orang terlanggar pelumba di bahagian belakang. Tak pasti siapa yang jatuh nombor motosikal 2 kalau tidak silap saya, itu ialah Dennis Lee dan red flag. Mereka akan kembali semula pada kedudukan grid masing-masing dan menantikan keputusan dari clerk of the course untuk mereka meneruskan perlumbaan, tapi bermula dari kedudukan grid masing-masing. Sekali lagi kita akan nantikan perlumbaan untuk Yamaha 135 Super Series Petronas AG. Mereka akan mulakan perlumbaan sekarang. Kali ini perlumbaan agak baik di hadapan persaingan di antara Isa Al-Josri, Syekh Alif Nasirul. Ini sumpahan ke semua mereka ini yang tidak terlibat dengan kemenangan yang berlaku di ini dan persidangan untuk ke semua pelumba. Perlumbaan terbaik dengan pusingan pertama nanti siapa yang akan berada di hadapan kedudukan Rashmi lepas tamat 1 pusingan dalam perlumbaan yang berlaku dan kemenangan yang berlaku. Harapan nomor 16 kisah Josri, Muhammad Isa Josri berada di pertama tapi dapat belakangnya 2 orang lagi pelumba. Ini adalah kelompok yang pertama, Muhammad Isa Josri, Syekh Alif Nasirul, Amirul Arif Ramli. Ini adalah kelompok yang pertama, 1, 2 dan 3. Nombor 16, nombor 21 dan nombor 23 yang rapat kedudukan. Nama nombor 1, nombor 3, nombor 3 Amirul Arif Ramli. Bukan masih lagi pada yang sama, cuma terdapat di antara mereka kurang dari 1 saat di antara ketiga 3 pelumba ini. Lakukan 1 pusingan tadi. Sekali lagi dan di hadapan di tempat yang pertama nombor 16 Isa Josri. Belum lagi selamat, cuma sudah bagian dalam. Oh, agak luas sedikit liter yang agak lebar ini dengan nombor 1 berada di hadapan. Syekh Alif Nasirul mendahului perlumbaan di tempat yang pertama dengan ada Amirul Arif Ramli tempat yang kedua, Muhammad Isa Josri turun tempat yang ketiga. Bukan berubah lepas mereka tadi di pusingan yang kedua. Dilapan oleh Muhammad Isa Josri sedikit untuk pergi agak jauh agak. Selepas keluar dari Selekong, mereka untuk masuk dari bahagian dalam. Ini adalah kelompok yang kedua. Saingan di belakang mereka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. 4, 5 dan 8. Muhammad Salihan tempat yang keempat, 5. Irfan Rosnizam mendahului kejuruan di tempat yang kelima, nombor 15. Dia akan cuba untuk berpasti pelumba di hadapan yang lebih dahulu untuk kejar pelumba di tempat pertama, kedua dan 3. Yang masih lagi Syekh Alif Nasirul, Amirul Arif Ramli dan Muhammad Isa Josri 1, 2 dan 3. Tempat yang keempat Yusri Muhammad Yusri Masalihan. Tempat yang kelima Muhammad Irfan Rosnizam. Tempat yang keenam Muhammad Amiri Suban. Dan 6 pelumba yang teratas. Harapan masih lagi 1 tempat yang pertama, 23 tempat yang kedua Amirul Arif Ramli. Antara Muhammad Isa Josri akan ketinggalan sedikit sekarang di masa di pusingan yang ketiga. Ketinggalan sedikit di belakang. Dua pelumba ni, oh jatuh pula pelumba tempat yang kedua Muhammad Amirul Arif Ramli yang mengikori Syekh Alif Nasirul tadi terjatuh dan ini bolehkan Syekh Alif Nasirul berada di tempat yang pertama di hadapan. Kita saksikan sekali lagi di Selekong
terjatuh low side ketika cuba masuk di slack off tadi dan membolehkan Isa Jodri naik tempat yang kedua, tapi Muhammad Irfan Rosnizam di tempat yang ketiga sekarang ini. Pelumban nombor 15 yang memenangi kedua-dua perlumbaan sebelum ini di tempat yang ketiga. Ketika kita berikan tumpuan kepada pelumban tempat yang pertama, Syekh Alif Nazirul. Nombor 15 telah pun naik tempat yang ketiga, Muhammad Irfan Rosnizam. Irfan Rosnizam saya minta Muhammad Hafizi Supan untuk naik tempat yang ketiga. Jadi bukan podium untuk dia sekarang. 16 mata setakat ini untuk dahulu keseluruhan Muhammad Irfan Rosnizam. Kalau lihat pada perbezaan masa, Muhammad Isa Josri dan Syekh Alif Nazirul sebelum ini 28 saat di antara kedua-dua pelumba. Mereka di position yang kelima. Senang sedikit mungkin dia akan cabar, tapi di belakang telah pun rapat. Di tempat yang ketiga keempat telah pun rapat di belakang di nombor 15 dan 9. Muhammad Irfan Rosnizam dan Muhammad Hafizi Supan mulai rapat di belakang Muhammad Isa Josri. Isa Josri perlu untuk lari sedikit ke hadapan untuk memastikan podium bagi dia dalam perlombaan kali ini. Dan Irfan makin rapat di belakang Isa. Tapi Irfan juga menghadapi satu masalah kerana Muhammad Hafizi Supan berada betul-betul di belakang Irfan sekarang. Dengan yang ke-6, mereka masuk dengan yang ke-7. Dan 1, 2 dan 3. Ini adalah tempat yang kedua, 3 dan 4. Satu di hadapan di Alif Nazirul selesa selepas tadi nombor 3 yang keluar dari perlombaan. Dan sekarang saya tinggal kedudukan sangat rapat di antara Muhammad Isa Josri dan Muhammad Irfan Rosnizam. Perbezaan masa ni kita akan lihat nanti. Oh, telah pun dari pintas pula. Muhammad Hafizi cepat telah pun berjaya memintas Irfan untuk naik tempat yang ketiga. Di perebutan tempat ketiga keempat sekarang ini. Dan perebutan ini membolehkan Muhammad Isa Josri jauh. Oh, jatuh pula di belakang adalah Irfan Rosnizam. Nombor 15. Muhammad Irfan dan Rosnizam terjatuh pula. Tinggal 2 pertandingan lagi yang akan tamat. Dan kedudukan memang sangat suka untuk Irfan Rosnizam mengejar kedudukan ini kembali. Dia cuma masuk di bahagian dalam tapi ditutup oleh Hafizi Supan tadi. Dan dia membreak sebelum terjatuh. Jadi kedudukan sekarang Syekh Alif Nazirul yang tenang di tempat yang pertama. 28 saat tadi di hadapan Muhammad Isa Josri. Isa Josri pula lebih kurang 1 saat di hadapan Muhammad Hafizi Supan. 1, 2 dan 3. Dia akan tenanglah kedudukan bagi pendahulu perlombaan kali ini. Di pusingan yang terakhir, kejar dicabar. Kalau sekadar 1 pusingan di lintas panjang 9.32 meter, ada 8 selekor kesemuanya. Dia akan mengambilkan kesemua selekor ini untuk perlombaan. Tidak ada perlu tekanan dari perlombaan di belakang. Di tempat yang kedua dan ketiga, nombor 9, Hafizi Supan telah memintas Muhammad Isa Josri untuk naik tempat yang kedua. Jadi di hadapan adalah Syekh Alif Nazirul dengan Hafizi Supan tempat yang kedua, Muhammad Isa Josri tempat yang ketiga. Sampai di checker flag 1, 2 dan 3. Mengangkat tangan adalah Hafizi Supan yang ternyata begitu gembira kerana dia berada di belakang tadi, mengejar Irfan Rosnizam terlebih dahulu dan kemudian mengejar Muhammad Isa Josri untuk naik tempat yang kedua. Di tamat perlombaan Yamaha 135 Super Series Petronas akhir, kedudukannya Syekh Alif Nazirul tempat pertama, Hafizi Supan tempat kedua, Muhammad Isa Josri tempat yang ketiga, dan di mana kedudukan Irfan Rosnizam di tempat yang ketujuh. Tapi ada ketipan mata juga untuk Muhammad Irfan Rosnizam bagi perlombaan pusingan yang ketiga untuk Yamaha 135 Super Series Petronas akhir.
podium untuk Yamaha 5 Super Series Petronas akhir di Pulau Pinang ini. Dan hadiah akan disampaikan oleh Sel Yup Yin, pengurus cawangan Pantai Timur Hon Leong Yamaha Motor Sdn Bhd. Tempat yang ketiga Muhammad Isa Josri. Tempat kedua menunggang Gentra 9. Tepukan untuk Muhammad Hafizi. Di tempat yang kedua Muhammad Hafizi Supat, dan pemenang bagi perlombaan yang pertama Syekh Alif Nazirul. Untuk 3 pelumba yang berada di atas podium dalam perlombaan Yamaha 135 Super Series Petronas akhir. Tahniah kepada kedua-dua mereka. Thank you Mr. Lat Yin, pengurus cawangan Pantai Timur Hong Leong. Sebelum kita saksikan rangkuman perlombaan CP115, kita bersama sebuah pasukan dari Pantai Timur, pasukan Petronas Yamaha CKJ. Segalanya bermula dari minat yang mendalam dalam sukan permotoran. Berbekalkan minat ini dan latar belakang dalam bidang kejuruteraan, anak jati Kemaman Terengganu, Cikgu Junaidi Cikgu Sin menubuhkan pasukan CKJ Motorsports pada tahun 2006. Pada awalnya mereka hanya menyertai kejuaraan pocket bike sebelum terjun ke dunia Capri di penghujung tahun 2008 dengan menyertai kategori Wira. Lepas tu pada 2010 kita rasa benda ni sebenarnya hobi. Pertama jadi hobi, dah jadi satu, rasa excited sikit. Seronok ya. Dah berkawan, dah tahu macam mana, dan kita pun upgrade sikit buat satu team Wira. Lepas tu saya baru buat 115 ni tu. Barulah 4 rider ada. Kita bermula dari situlah. So rider-rider ni pula sebenarnya daripada pocket bike. Pemilihan dia daripada pocket bike dengan anak-anak lah. Anak-anak saya tu sama dengan tim yang lain, yang budak-budak lain ni. Okey, yang tu lah rasanya kita bermula dari situ. Baru last year kita juara di 115 dengan Hafiz dan tim. Tapi sebelum pada tu 2012 kita duduk ranking yang ketiga lah. Pada tahun lalu, pasukan CKJ mendapat sokongan penuh dari Yamaha dan Petronas dengan nama Petronas Yamaha CKJ dan berjaya muncul juara kategori CP115 bersama Afif. Saya rasa satu kemajuan yang besar lah. Kalau di dalam 6 tahun kita berkecimpung dalam bidang pemotoran ni. Walaupun sudah berjaya merasai kejuaraan di Capri Malaysia dan kejuaraan Asia, pasukan ini masih mahu terus maju ke hadapan untuk terus memburu kejuaraan. Tahun ini mereka menaruhkan harapan kepada Ahmad Afif Amran dan Muhammad Afendi Rosli dalam kategori CP130. Tahun ni untuk kategori CP130 ni saya target top 5 dahulu kerana saya baru lagi dalam CP130 ni. Saya perlu mencari rentak permainan yang lebih sebagus untuk serasi dalam CP130. Mereka semua ni menunjukkan aksi konsisten pada setiap persingan, dan di situ saya perlu belajar mencari ruang yang lebih bijak untuk mengatasi mereka. Selepas Afif naik ke CP130, harapan untuk pasukan ini mengekalkan kejuaraan disandarkan kepada 3 pelumba, Muhammad Sarifudin Samsudin, Muhammad Irwan Hafiz Amran dan Syukran Aizat. Walaupun mereka memikul tanggungjawab yang besar untuk meneruskan kejayaan, namun mereka tetap bertekad tinggi untuk memburu kedudukan teratas dalam CP115. Saya belajar cara saya menunggang daripada dengan Abang Afi Amran juga. InsyaAllah saya boleh sambung dengan dia capai. Target pada tahun ni saya nak overall champion CP115 lah, sebelum saya menaik ke CP130 pada tahun hadapan.
Rangkuman CP 115 di Kuala Terengganu di pada Tengku Amir Afiruddin berada di petak pertama perlumbaan, Eli Izaliza Ilyas petak yang kedua, Zaidi Manzai Faizal petak yang ketiga. Di awal perlumbaan 48 adalah Zaidi Manzai Faizal berada di hadapan meninggalkan Eli tempat yang kedua dan Tengku tempat yang ketiga. Di belakang kita lihat Amirul Arif Musa yang masuk untuk menaiki tempat yang ketiga di belakang Eli dan juga Zaidi Manzai Faizal. Zaidi sekarang turun tempat yang kedua dengan Eli berjaya mendahului perlumbaan pasukan M-Seki Liberty Honda di tempat yang pertama. Kedua adalah pasukan motor Yamaha Wawai Pang dan ini Tengku Amirul yang terjatuh ketika diselekoh dan meninggalkan 30 di hadapan yang bersaing hebat, terutama di antara Zaidi dan juga Eli untuk tempat pertama, tempat yang kedua, sementara Amirul Arif Musa mengintai saja peluang di belakang untuk mengambil kesempatan jika berlaku sebarang kesilapan oleh kedua-dua pelumba di hadapan. Dan kali ini nombor 48 pula berada di tempat yang pertama, Zaidi Manzai Faizal meninggalkan Eli dan Amirul cuba masuk untuk melintas Eli dan ketika itu Eli terjatuh ketika Amirul masuk dari bahagian dalam. Dan Amirul sekarang ini berada di tempat yang kedua di belakang nombor 48 Zaidi Manzai Faizal. Dan ketika sampai selekor ini back marker cuba mengelak tapi dia pula terlanggar airbag dan perlumbaan dihentikan kerana beberapa insiden yang berlaku berlanjutan dari pelumba pasukan Fedan terjatuh itu, di mana kita lihat ini yang motosikal yang berada di kedua tempat yang agak berbahaya dengan pelumba cuba mengelak dan akhirnya Cukran Aizat terlanggar juga motosikal ini. Dan ada orang pelumba yang cuba untuk mengelak pelumba atau pelumba motosikal yang berada di Lita. Dia keputusan perlumbaan yang dihentikan selepas tamat 13 pusingan. Zaidi Manzai Faizal berjaya menangi perlumbaan. Amirul Arif Musa di tempat yang kedua, Muhammad Izzat Zaidi Salihan di tempat yang ketiga. Setakat ini dulu kita dapat bersama menyaksikan sorotan kejuaraan Yamaha 135 Super Series Petronas di Kuala Terengganu. Dalam episod seterusnya, kita akan saksikan rangkuman untuk perlumbaan Pro M Cup pusingan ketiga. Selain dari itu, kita akan berkenalan dengan pegawai keselamatan Lita. Dengan itu, salam hormat dan jumpa lagi.